Dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan sifat penutur ialah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalilnya, itu bukti yang menunjukkan di atas pegangan dan keyakinan ataupun i'tiqad kita, Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan penutur. Buktinya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berkata-katalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam taklima, akan kata-kata, yakni sungguh-sungguh Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan Nabi Allah Musa. Jadi kuliah sebelum ni kita dah huraikanlah makna ataupun maksud daripada ayat ni. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Allah Musa dengan dua makna, dua maksud. Makna yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentajallikan sifat kalamnya kepada Nabi Allah Musa. Sifat kalam ni adalah sifat ma'ani. Sifat kalam ni sifat ma'ani, sama seperti qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Apa erti sifat ma'ani? Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya di zat Allah Ta'ala, itu sifat ma'ani. Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah, itu sifat ma'ani. Ada sungguh. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak menunjukkan sifat-sifat ma'aninya, maka harus dilihat. Harus dilihat sifat-sifat ma'ani Allah tu, harus dilihat. Kenapa harus dilihat? Kerana kata ulama kita, ulama usuluddin kita ahli sunnah wal jamaah, setiap perkara yang ada itu harus dilihat sekiranya diizinkan oleh Allah. Jadi sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni sifat yang ada sungguh. Diri sifat tu wujud, diri sifat tu ada sungguh-sungguh, diri sifat tu ada betul-betul di zat Allah Ta'ala. Baik, kita buat bandingan, buat contoh untuk mendekatkan faham. Sifat ma'ani yang ada pada kita makhluk, sifat ma'ani yang ada pada diri kita makhluk. Kita makhluk ni pun ada zat, ada sifat. Cuma zat dan sifat kita baharu. Adapun zat dan sifat Allah itu qadim, sedia kala. Sifat ataupun zat dan sifat kita makhluk ni baharu. Apa erti baharu? Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, itu baharu. Jadi zat kita baharu, segala sifat kita juga baharu. Baik, jadi kita makhluk juga mempunyai sifat ma'ani. Contohnya, okey, ni buat contoh, tuan-tuan tengok dulu. Nak dekatkan faham tuan-tuan. Bukan makna nak menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Nak dekatkan faham. Kalau kita tak buat contoh dengan makhluk, macam mana nak faham masalah? Ada orang tanya baru ni, dia kata, Ustaz, ngaji tauhid tapi buat contoh makhluk macam mana? Dah kalau tak buat contoh makhluk, nak buat contoh apa? Nak buat contoh dengan sifat Allah, nak terangkan sifat Allah tu lah. Nak guna contoh makhluk ni nak dekatkan faham. Sebab Allah tu mukhalafah. Bila kenal makhluk, fahamlah Allah. Seperti mana kata ulama, siapa yang mengenal dirinya, kenal Tuhan. Bila kenal diri, kenal Tuhan. Baik, kita tengok kertas ni. Kertas ni namanya, diri kertas ni namanya jisim. Zat kertas ini dipanggil jisim.
dipanggil jirim. Kenapa dipanggil zat ataupun diri kertas ni jisim? Kerana ia terjadi daripada bahan-bahan. Ada bahan-bahan yang tertentu yang Allah ciptakan makhluk yang namanya kertas. Ada bahannya, ada unsurnya. Zat Allah tidak seperti zat makhluk. Zat Allah bukan daripada bahan-bahan ataupun unsur-unsur seperti kertas ni. Diri kita makhluk ada unsur, ada bahan. Jadi bahan-bahan ni digabungkan oleh Allah menjadi makhluk-makhluk yang tertentu. Contohnya macam kertas ni. Diri kertas ni, zat kertas ni dipanggil jisim. Kenapa dipanggil jisim? Kerana diri kertas ini terdiri daripada bahan-bahan yang tertentu. Boleh faham tak saya kata? Boleh faham? Boleh tak kita nak kata ataupun kita nak tanya Allah tu dirinya, zat Allah tu daripada bahan apa? Boleh tak nak tanya kita? Tak boleh, sebab dia bukan jenis jisim. Jadi jangan ditanya Allah tu bahannya apa, diri Allah tu asalnya apa. Tak boleh tanya, sebab zatnya tak serupa zat makhluk. Sebab tu Allah tu tak boleh dipanggil jisim. Allah tu tak boleh dipanggil jisim, tak boleh dipanggil jirim, kerana dia tak serupa dengan diri makhluk tadi. Diri kita ni jirim, jisim, ada bahan-bahan yang Allah ciptakan, yang Allah gabungkan. Zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Diri Allah tidak serupa dengan diri makhluk. Diri makhluk dipanggil berjirim, berjisim. Jadi ngaji sungguh-sungguh, biar faham kenapa dipanggil jisim. Faham tak? Sebab apa panggil jisim? Sebab ada bahan-bahan yang dijadikan, ada unsur-unsur yang tertentu yang Allah ciptakan diri makhluk tu. Sebab tu panggil jisim, jirim. Boleh tak nak panggil Allah jirim, jisim? Jawabnya tak boleh. Kenapa? Yang pertama, sebab dia tak serupa dengan makhluk. Zatnya tak serupa dengan zat makhluk. Diri Allah tak serupa dengan diri makhluk. Diri makhluk ni ada bahan, dipanggil jirim, jisim. Baik. Kemudian pada kertas ni tadi, zat kertas ni dia ada sifat dia. Dia ada sifat dia. Sifat putih contoh. Sifat putih, warna putih. Kertas ini bersifat dengan putih, warna putih. Jadi warna putih ni dipanggil sifat ma'ani kertas. Sifat ma'ani kertas. Warna putih ni adalah sesuatu perkara yang ada sungguh-sungguh, duduknya di diri kertas. Maknanya diri kertas benda lain, warna putih benda lain. Warna putih itu adalah suatu sifat yang ada sungguh-sungguh di kertas. Baik. Kenapa dipanggil sifat putih tadi sifat ma'ani? Kerana dia ada. Macam mana nak tahu putih ni ada? Kerana boleh dikesan dengan panca indera penglihatan kita. Ingat kaedah ni. Kata ulama, tiap-tiap sesuatu, ngaji ni kalau patut catat, patut tulis-tulis. Benda ni kalau terlupa nanti tak ingat dah. Jadi jangan ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh, insya-Allah, kerana Allah. Kita faham, kita yang untung. Ngaji sungguh-sungguh. Tak ada had batasan umur dalam menuntut ilmu. Siapa bersungguh-sungguh belajar, dialah yang akan insya-Allah Allah bagi faham. Ngaji sungguh-sungguh. Bukan nak menunjuk ke orang dah. Bukan nak menunjuk ke orang. Baik, kata ulama, tiap-tiap sesuatu yang boleh dikesan oleh panca indera, sama ada panca indera penglihatan, panca indera pendengaran, panca indera penyentuh,
panca indera pencium, penghidup, ataupun panca indera perasa dengan lidah, apa-apa sahaja yang boleh dikesan oleh salah satu daripada panca indera tadi menunjukkan perkara itu wujud, benda ada. Faham tak sekat? Boleh? InsyaAllah. Baik, kita ambil cili, kita letak di lidah kita, rasa pedas. Ataupun ambil garam, letak di lidah kita, rasa masin. Ambil gula, letak di lidah kita, rasa manis. Jadi masam, masin, manis tadi merupakan benda yang wujud, benda ada. Kenapa? Boleh dikesan oleh deria perasa kita. Faham tak Boleh Laju ke perlahan? Dia ngaji tauhid tak dia laju-laju tuan-tuan. Kita ngaji perlahan. Biarlah macam kua-kua pun tak rasakan faham. Daripada kita baca macam kapal terbang tapi tak faham apa benda. Boleh je nak baca laju. Nak cepat khatam kitab boleh. Baca laju. Tak payah hurai-hurai. Tak payah ulang-ulang. Tapi itu bukan cara kita. Kita tak suka je tu. Kita nak ngaji biar dapat sikit pun tak. Baik, kemudian apa lagi? Ni warna putih ni boleh dikesan oleh penglihatan kita. Nampak warna putih, nampak putih. Nampak tak putih? Nampak. Menunjukkan putih itu wujud, benda ada. Benda ada, putih itu benda ada. Benda wujud. Apa lagi? Kita sentuhkan tangan kita pada cerek yang panas contoh. Cerek panas, besi panas kita sentuh. Panas kita cakap, rasa panas. Jadi panas itu benda wujud, benda yang ada. Kita ambil minyak wangi kita buka minyak wangi kita, kemudian kita hidup. Bau wangi, maknanya wangi itu benda ada, benda wujud. Boleh? Okey, baik. Jadi warna putih dan yang lain-lain tadi menunjukkan benda ada. Sifat yang jenis ada. Sifat masin jenis ada, sifat manis jenis ada, sifat masam jenis ada, sifat panas jenis ada. Sebab boleh dikesan dengan panca indera tadi. Sama seperti putih ni. Baik, jadi warna putih ni adalah sifat ma'ani, yakni suatu sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya. Bila dah faham sifat ma'ani ni, saya nak tegangkan pula satu sifat yang mana diri sifat ni benda yang tiada. Sifat ni suatu lagi, dia ada dua jenis. Suatu sifat yang ada, contoh macam putih tadi. Satu sifat yang jenis tiada. Bahkan dia merupakan sifat yang hanya boleh digerti, dipaham oleh akal fikiran saja. Bendanya tak ada, bendanya tak wujud, tapi akal faham. Contohnya sifat apa? Sifat nipis pada kertas ni. Kertas ni selain daripada bersifat dengan putih, dia bersifat nipis, betul? Tuan-tuan jawablah sikit, kita tanya, kita datang jauh ni pada Solo Duku datang. Pada Solo Duku kita datang ni tuan-tuan. Baik, jadi sifat nipis ada ke tidak? Ya ke ada? Saya nak tanya dulu, kertas ni nipis ke tidak? Nipis. Okey. Nipis tu ada ke tak ada? Ada. Betul? Ini ujian kefahaman tuan-tuan. Ujian kefahaman, nak bagi faham, bukan nak menguji pandai tak pandai, minta maaf, bukan. Bukan tu niat saya. Nak bagi faham. Baik, kalau kita kata nipis tadi ada, mana dia? Cuba tuan-tuan tengok kertas dekat buku tuan-tuan masing-masing. Cuba tengok. Nampak tak putih? Nampak tak nipis? Nampak? Tengok kertas, jangan tengok saya. Saya bukan kertas. Tengok kertas tu. Tadi putih nampak dah. Putih nampak dah. Sekarang soalannya nipis. Tengok, ada tak nipis? Nampak tak nipis? Mana? Mana nipis? Yang tuan-tuan nampak tu kertas ke nipis?
Kita slow-slow. Slow-slow. Itu penting contoh tuan-tuan. Kalau ngaji tauhid ni tak ada contoh, Faham ni duduk kat London, jauh. Waktu ngaji tauhid nak kena banyak buat contoh supaya dia punya faham tu dekat kat Melaka Central tu. Daripada dekat London, tapi bila dia buat contoh dia dekat sikit. Nanti lama-lama kau faham lah tu. Okey. Kalau kata ada, baik saya soal tadi, cuba kita semak satu-satu dengan 5 panca indera tadi. Kita semak dengan penglihatan dulu. Ada tak kita nampak nipis? Nipis tu adakah kita boleh lihat? Yang kita lihat tu kertas. Betul tak? Kesalah saya cakap? Yang kita tengok tu kertas, bukan tengok nipis. Okey, lepas tu maknanya nak tengok tak boleh. Cuba kita sentuh kot-kot boleh. Mai kita pakat-pakat sentuh kertas kita tu. Buat contoh cuba sentuh nipis tu. Cuba. Cubalah, jangan malu-malu kita ngaji ni. Sentuh. Sentuh kertas ke sentuh nipis? Sentuh kertas, bukan sentuh ni. Bukan sentuh nipis. Maknanya deria penyentuh tak boleh mengesan nipis. Dah tengok pun tak nampak, sentuh pun tak boleh. Cuba dengar, kot-kot boleh. Kot-kot dengar nipis, tak boleh dengar nipis. Kemudian apa lagi? Diri apa lagi yang belum kita semak? Hidu. Hidu. Tak boleh hidu nipis. Apa lagi? Penglihatan dah, pendengaran dah, penyentuh dah, pencium dah, perasa. Nak rasa dengan lidah. Siapa nak wakil? Tak boleh. Jadi keputusannya sekarang, sifat nipis itu adalah suatu jenis sifat yang tidak wujud, yang tidak ada. Berbeza dengan warna putih tadi. Warna putih tadi boleh dikesan dengan penglihatan. Nampak tak? Adapun sifat nipis tak boleh dikesan dengan panca indera tadi. Penglihatan, pendengaran, penghidup, penyentuh, pencium tak boleh kesan, menunjukkan warna putih itu tidak wujud. Benda tiada, sifat yang jenis tiada. Akan tetapi, jaga ni tang tetapi ni yang mahalnya ni. Akan tetapi meskipun sifat nipis tadi tidak boleh dilihat, didengar, disentuh, dicium, dihidu, akan tetapi akal kita memahami. Bila saya sebut pada tangan saya ini ada kertas yang nipis, tuan-tuan faham tak nipis tu apa? Faham tak akal bila sebut nipis? Faham tak? Faham. Itu namanya amrun i'tibari. Tulis. Jangan malas tulis. Amrun i'tibari. Apa maksud amrun i'tibari? Sesuatu yang hanya dipaham oleh akal sahaja. Itu amrun i'tibari. Tuan-tuan ngaji Misbah Muni ni, faham sebutir ni, fahamlah kitab tauhid lain tuan-tuan. Faham sini, faham tempat lain. Sama je. Cuma ayatnya lain, nama kitabnya lain. Benda yang nak disampaikan sama. Faham di sini, fahamlah di tempat lain, insya-Allah. Sebab tu saya suka sangat baca kitab ni. Saya suka buat wirid kitab. Mana-mana orang yang baru nak ngaji tauhid, saya ajak baca kitab ni. Ada yang minta risalah tauhid, minta faridah, kata nanti dulu. Ngaji ni dulu. Ngaji ni bagi lumat dulu. Baru gengan nak ngaji yang lain-lain. Pada saya lah. Pada saya. Orang lain saya tak tahu. Jadi sekarang ni tuan-tuan boleh beza tak di antara sifat putih dengan nipis tadi? Makna sifat nipis benda tiada, sifat putih benda ada. Nanti buat latihan. Warna putih sifat yang jernih ada, sifat nipis sifat yang jernih tiada, tetapi sifat yang sungguh-sungguh ada pada zihin, pada pemikiran akal kita. Bila sebut nipis kita faham. Saya nak membezakan tuan-tuan di antara sifat ma'ani dan sifat maknawiyah dan sifat salbiyah dan sifat nafsiyah.
Jadi dalam 20 sifat tu yang kita belajar tu, daripada sifat wujud sampai kepada sifat kaunuhu ta'ala mutakalliman, sifat maknawiyah, bukan semuanya sifat itu wujud. Yang wujud sifat ma'ani itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sebab tu dipanggil sifat ma'ani, menunjukkan 7 sifat ni adalah sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya di zat Allah. Adapun sifat wahdaniyah, wahdaniyah sifat Allah dah. Wahdaniyah sifat Allah ke tidak? Sifat Allah. Baik. Jadi kalau disoal ada ataupun tidak sifat wahdaniyah tu, maka jawabnya tiada. Wahdaniyah sifat yang tiada. Makna ketunggalan Allah tu, sifat ketunggalan tu tiada. Cuma dia merupakan sifat yang hanya dipaham oleh akal kita sahaja. Baik, kita buat contoh lagi. Mikrofon ni dia bersifat dengan wahdaniyah, ketunggalan, makna satu, betul? Sekarang ni tuan-tuan, puan-puan, nampak tak sifat satu pada mikrofon ni? Nampak tak sifat satu? Yang tuan-tuan nampak ni apa? Mic. Yang saya pegang ni apa? Mic. Jadi satu tu tak nampak. Tak nampak satu, nampak mic. Yang saya pegang bukan pegang satu, pegang mic. Tapi akal faham tak satu. Jadi sifat satu ni amrun i'tibari, sifat yang sungguh-sungguh ada. Sifat yang jenis sungguh, dia bukan jenis sifat yang ada. Itulah di antara contohnya perbezaan di antara sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Sifat salbiyah sifat yang bangsa sungguh, sifat ma'ani sifat yang bangsa ada di zat Allah. Tak apa, tak faham tak apa, nanti ulang-ulanglah. Dia nak dapat ilmu ni bukan sehari. Dapat benda mahal lagi, payah nak dapat benda mahal. Okey, itu tadi nak bagi tahu makna. Makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa kallamallahu Musa taklima tu. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Allah Musa dengan makna yang pertama, Allah menunjukkan sifat kalamnya pada Nabi Musa. Lalu Nabi Allah Musa mengerti dan memahami apa yang nak disampaikan oleh Allah pada dia. Itu yang dimaksudkan dengan Allah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa. Tafsir yang kedua dengan makna Allah menciptakan suara yang didengar oleh Nabi Allah Musa. Bukan Nabi Musa mendengar suara Tuhan, tetapi Nabi Musa mendengar suara yang dijadikan oleh Allah. Habis dah. Itu dalil sifat wahdaniyah. Baik, kemudian sifat kalam. Kalam dalam bahasa Arab ada 4 makna. Kalam di dalam bahasa Arab ada 4 makna. Makna yang pertama kita dah huraikan hari itu. Yang pertama dengan makna kalam, dengan makna kalam ismi. Itu yang pertama. Kalam dengan makna kalam ismi. Kalau dalam bahasa Melayunya, kalam dengan makna sifat penutur yang ada sedia kala lagi di zat Allah Ta'ala, yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Sifat kalam Allah tu, sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi tu, dia bukan daripada jenis bunyi, suara dan sebagainya, tidak menyamai dengan segala sesuatu. Itu kalam ismi, sifat penutur yang ada pada zat Allah. Itu kalam dengan makna yang pertama. Kalam dengan makna yang kedua, ini ulangan dah baca gitu. Yang kedua, kalam dengan makna kalam nafsani. Jangan lupa. Yang kedua, kalam dengan makna kalam nafsani. Apa tu kalam nafsani? Dengan makna kehendak ataupun persiapan ataupun persediaan untuk bertutur. Mudahnya bila kita nak uraikan sifat kalam ismi Allah Ta'ala ni dengan makna bagaimana tu? Sedia kala lagi telah ada pada Allah Ta'ala kehendak untuk menyuruh sesuatu, kehendak untuk melarang sesuatu, kehendak untuk menceritakan sesuatu. Semuanya itu telah ada pada zat Allah sedia kala lagi. Itu yang dikehendaki dengan kalam nafsani. Kalam nafsani.
Yang ketiga, malam ni punya cerita yang ketiga tu, makna kalam yang ketiga iaitu kalam masdari nama dia. Kalam masdari ni apa? Kalam masdari ni iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Kalam yang ketiga ni maknanya kalam dengan makna kalam masdari. Kalam masdari itu apa? Nama bagi perbuatan, iaitu bercakap-cakap, berkata-kata, bertutur-tutur. Macam sekarang ni saya sedang bercakap-cakap, saya sedang bertutur, saya sedang membaca ayat-ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sedang bercakap-cakap, saya sedang bertutur. Ini yang dimaksudkan dengan kalam masdari tadi, iaitu nama bagi perbuatan. Kalau orang tanya dia tengah buat apa kat depan tu, bobai tu, dia tengah buat apa tu? Dia tengah berlari ke? Dia tengah apa tu? Dia tengah bercakap. Maknanya bercakap itulah yang dimaksudkan dengan kalam masdari. Makna nama bagi perbuatan, iaitu bercakap. Jadi kalam masdari ni tuan-tuan tidak ada kena-mengena dengan Allah. Kalam masdari tidak ada kena-mengena dengan Allah. Kerana bila sebut bercakap, sudah tentu mengeluarkan bunyi, mengeluarkan suara yang terkandung di dalam suara dan bunyi itu tadi, huruf-huruf yang tertentu. Ada kuat, ada perlahan, ada panjang, ada pendek, ada ikhfa, ada iqlab, ada izhar dan sebagainya. Itu dalam perkataan saya, dalam percakapan saya tadi tu. Maka maha suci Allah daripada kalam masdari ini. Tak ada kena-mengena dengan Allah kalam masdari ini. Kalam masdari ini baharu. Kalam masdari ini makhluk, bukan qadim. Adapun kalam yang pertama, kalam dengan makna ismi, kalam dengan makna nafsani. Yang pertama dan yang kedua tu qadim lagi azali. Itu sedia kala lagi pada zat Allah. Yang ketiga ni makhluk, benda baru. Makhluk yang dijadikan oleh Allah ataupun sesuatu yang bersifat baharu, kalam masdari. Orang panggil perbuatan bercakap-cakap. Jadi bila Al-Quran tu saya baca kan, bila saya baca Quran, itu namanya kalam masdari. Saya baca Quran, perbuatan saya membaca Quran, perbuatan saya melantunkan ayat-ayat Allah Ta'ala itu dipanggil kalam masdari. Makhluk, benda baru, bukan qadim. Yang dimaksudkan qadim, kalam yang qadim adalah kalam ismi, yang nombor satu. Dia ada 4 kan? Kalam ada 4 makna. Yang pertama kalam itu yang qadimnya. Itu yang qadim. Baik. Kalam masdari iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Maka kalam ini, yakni kalam masdari, kalam ini, makna kalam masdari ini baharu, benda baru, makhluk Allah. Bila sebut baru je makhluk Allah lah. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah daripada tiada kepada ada. Itu makna baru. Ni suara saya ni makhluk Allah lah tu. Ada bunyi ni, kemudian berbahasa Melayu pula. Berbahasa Melayu pula, makhluk lah. Sebab tak faham ni lah, sebab tak faham masalah ni lah, ada orang yang beriktikad Allah tu bercakap Arab. Sebab tak faham masalah ni lah. Ni yang diajak ngaji ni, supaya faham. Jangan letak sifat yang bukan-bukan pada Allah. Apa jadi kalau letakkan sifat makhluk pada Allah? Bukan boleh mengkafirkan, bukan boleh mensyirikkan. Kenapa boleh meletakkan sifat makhluk pada Allah? Sebab tak tahu. Ingatkan tak apa. Ini benda bukan main-main, benda akidah, tak boleh buat main-main. Jadi bila kita ada ilmu, bila ada kefahaman, baru kita tahu sempadan nak cakap. Tak boleh nak kata Allah tu berbahasa Arab, tak boleh kata gitu, sebab membawa kepada dia serupa dengan makhluk pula. Itu kalau tahu.
Kalau belajar, kalau faham, kalau tak faham, ikut sedap mulut nak cakap. Dia kata Allah tu bercakap Arab. Dah kalau bercakap Arab serupalah dengan orang Arab. Tak ada lagi lah mukhalafah. Hilang dah lah sifat mukhalafah Allah kalau dia bercakap Arab, berbahasa Arab. Apa dah ada? Yang dalam Quran tu, yang zahir tulisan itu bukan kalam Allah yang dimaksudkan pada sifat 13 ni. Okey, kita baca habis dulu. Kita baca habis dulu. Sebab ada timbul soalan kan? Ada timbul soalan daripada dulu lagi. Di soal Al-Quran tu makhluk ke baru? Makhluk ke qadim? Tanya gitu. Al-Quran tu qadim ke makhluk? Dah kita nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana kalau soalan macam tu? Al-Quran tu qadim ke makhluk? Jangan gopoh jawab. Kena faham dulu soalan tu, berhati baik-baik baru boleh jawab. Lama kan ada yang kata Quran tu makhluk lah, Quran tu qadim lah. Kita tengok huraian. Bila dah faham 4 kalam ni baru boleh jawab soalan tu. Bila dah faham 4 ni baru boleh jawab soalan tu. Quran tu qadim ke makhluk baru boleh jawab. Maka kalam ini, kalam masdari ini baharu. Lagi pula tidak ada bendanya, hanya reti juga. Tu salah cetak tu, bukan rantai tu. Betul ke lah yang ada kitab gariskan kat bawah tu, buat nota kat tepi. Tulis mudah-mudahan yang betulnya reti. Reti kalau bahasa kita faham. Bukan rantai, bukan rantai. Dalam kitab dia tulis rantai, bukan rantai tu. Mudah-mudahan yang betulnya reti, yang dipaham. Jadi kalam masdari ni ada ke tidak? Jawabnya tak ada. Kalau orang tanya kalam masdari itu ada ke tidak? Jawabnya tidak ada. Cuma sesuatu yang difaham sahaja. Tuan-tuan faham tak yang saya kat depan ni sedang bercakap? Faham tak saya sedang bercakap? Nampak tak bercakap tu? Tak nampak, tapi tu yang dia kata amrul i'tibari tu. Dia hanya faham je, nak tengok tak boleh sebab benda tak ada. Yang tuan-tuan nampak tu tubuh badan saya, bukan nampak bercakap dah. Nampak tubuh badan saya. Bila saya begini, keadaan saya begini, mulut saya kumat kamit begini, keluar bunyi, keluar suara dan sebagainya. Tuan-tuan faham, oh bercakap. Tu faham, oh bercakap, bukan nampak bercakap. Tuan-tuan nampak tak saya duduk? Nampak saya duduk tak? Nampak saya duduk ke? Nampak duduk ke? Nampak tubuh badan saya? Nampak tak duduk tu? Duduk tu nampak tak? Pening dah ngaji lah ni. Tak nampak, tapi faham tak saya duduk? Macam itulah saya faham. Tuan-tuan ni sedang duduk. Tapi nak tengok yang nama duduk tak boleh. Sebab dia bukan jenis benda ada, dia jenis benda faham. Amrun i'tibari. Kalau macam buah tembikai, kita pegang buah tembikai tu, kita pegang bulat ke pegang buah tu? Pegang buah. Boleh tak nak pegang bulat tu? Boleh tak nak pegang bulat tu? Tak boleh. Yang kita pegang tu tembikai, bukan pegang bulat. Sebab bulat tu sifat yang jenis amrun i'tibari, sifat yang jenis faham. Kita tengok orang main bola kan, yang dia sepak tu bola ke dia sepak bulat? Dia sepak bola, dia suruh dia sepak bulat sampai ke mati, tak boleh sepak bulat tu. Sebab bulat tu jenis tiada, hanya benda yang jenis faham sahaja. Tu dia kata malas nak ngaji tauhid, nak kena fikir-fikir macam tu. Tak apa susah payah akal kita fikir nak kenal Tuhan ni, menggugurkan dosa-dosa akal fikiran kita. Akal fikiran kita ni pagi petang siang malam fikir tentang dunia. Kadang fikir nak buat maksiat. Pencuci dia apa? Aneh lah. Fikir tentang kebesaran Allah, fikir tentang hukum hakam Allah, fikir tentang amal ibadah. Aneh yang menggugurkan
dosa-dosa. Jadi tak ada istilah rugi kalau belajar walaupun tak faham. Ada orang kata buat apa nak ngaji tak ada faedah, tak faham. Siapa kata tak ada faedah mengaji kalau tak faham? Tetap berfaedah. Apa faedah dia? Yang diperolehi oleh orang yang mengaji walaupun tak faham, diredai oleh Allah, diampuni oleh Allah, dikasihi oleh Allah, duduk di bawah sayap malaikat, dimintakan ampun oleh sekalian makhluk. Rugi ke tu? Dah. Kemudian lepas daripada dosa tidak menuntut ilmu walaupun dia tak faham. Kalau faham tu kira bonus. Jadi jangan kita mengalah dengan sebab tak faham, dengan sebab payah. Kita nak tarik diri belajar. Jangan, rugi kita tu. Rugi kita. Kita tengok orang yang mencari dunia tu, tak putus asa. Cari dunia pagi, petang, siang, malam. Walaupun dia tahu bila dia dapat, dia akan tinggalkan. Sungguh pun begitu, bersungguh cari. Kita ni pula yakin yang nama ilmu, yang nama amal ni benda yang akan kekal di hari kiamat besok selama-lamanya. Takkan kita nak mengalah pula. Sedangkan benda yang kita sedang usahakan ni benda yang akan kekal selama-lamanya. Sebab tu jangan mengalah tuan. Kadang-kadang syaitan ni dia psycho kepala otak kita. Dia psycho kita supaya kita larikan diri jangan belajar agama. Alasan dia apa? Tak faham. Dia kata baik tak payah. Baik lepak kedai kopi kata dia. Daripada duduk ngaji tak faham. Dah tetap faedah. Allah redha, Allah kasih. Bahkan tuan-tuan yang sedang hadir dalam majlis ilmu ni masuk dalam golongan mana? Yang Nabi kata orang-orang yang nak diberi kebaikan, kebajikan dunia dan akhirat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah kehendak nak beri kebaikan, kebajikan yang banyak bagi diri dia, Allah akan memberi kefahaman agama pada diri dia. Dengan makna Allah akan menarik dia, Allah akan menjemput dia, tak peduli siapa dia, seleka mana, selupa mana, selalai mana, semaksiat mana, Allah ambil dia, Allah letakkan dia di dalam majlis ilmu. Sebab apa? Allah nak memberi kebaikan dan kebajikan yang banyak pada diri. Adakah Nabi dusta? Dah, Nabi cakap betul. Kita kena tahu hadis-hadis macam tu tuan-tuan, supaya jadi pemangkin semangat kita nak belajar. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang-orang yang Allah kasih, orang-orang yang Allah nak terima amal ibadah. Kerana dalam ilmu itulah, dalam majlis ilmu itulah akan diberi hidayah, petunjuk daripada Allah. Daripada tak tahu jadi tahu, daripada tak faham jadi faham, daripada tak jumpa silap jumpa silap. Itulah kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita duduk lepak kedai kopi, jumpa tak salah amal kita? Tak jumpa tuan-tuan. Kita duduk lepak sembang-sembang kedai kopi, tak jumpa kesalahan dalam solat, kesalahan dalam akidah, kesalahan dalam hati, tak jumpa. Nak jumpa kesalahan dalam amal ibadat maupun amal yang zahir ataupun amal batin, duduklah dalam majlis ilmu, baru jumpa insya-Allah. Bila jumpa, kita ada peluang nak baiki. Sebelum mati, mudah-mudahan kita ni diberi kesempatan nak baiki balik kesalahan-kesalahan, kesilapan dalam ibadat tadi tu. Insya-Allah. Ngaji sungguh-sungguh kerana Allah. Orang yang ngaji ni yang ngaji sungguh-sungguh ni matinya syahid. Mati syahid tuan-tuan. Tak nak ke mati syahid? Tak nak mati syahid, rugilah. Nak mati sebagai orang soleh, nak mati sebagai solehah, tak nampak gayanya. Tak ada harapan. Nak mati sebagai orang soleh, orang solehah, tak nampak, tak ada harapan nampaknya. Sebab bukan senang nak jadi orang soleh, solehah ni. Bersih hati, menunaikan hak Allah sekaliannya, menunaikan hak Adam, hak anak-anak Adam, tak ada buat khianat, tak ada buat zalim dengan orang-orang. Itu orang soleh, orang solehah. Tak ada harapan nampaknya. Tapi kalau nak mati mendapat kelebihan syahid, kita semua ada peluang. Mana? Jadikan diri kita penuntut ilmu. Betulkan niat belajar kerana Allah, duduk dalam majlis ilmu. Kalau mati, insya-Allah, meskipun matinya di rumah, matinya di pejabat, matinya di tengah jalan raya, tetap dia mati sebagai penuntut ilmu. Dia dah biasa dah, dia ada kuliah, dia lazim dah, malam ni dia dah ada memang jadual khusus dah dia belajar. Tiba-tiba Allah uji dia dengan sakit, dia tak boleh datang surau dah, tak boleh datang masjid solat jemaah, tak dapat dah. Nak duduk dalam majlis ilmu yang seperti mana sedia dia datang, tak boleh dah sebab sakit uzur. Setiap kali, setiap hari dia mendapat pahala yang sama walaupun tubuhnya terlantar di rumah.
Sebulan, setahun. Dia sakit terbaring sampai bawa matinya sebagai penuntut ilmu walaupun di rumah. Rugilah kalau kita tak nak letakkan diri kita dalam golongan ni. Rugi sangat-sangat tuan-tuan. Kemudian maknanya kalam masdari tadi suatu perkara yang hanya dipaham saja. Kerana nama bagi bercakap dan nama bagi mengeluarkan huruf suara. Ni kan saya keluarkan huruf ni. Suara kita ni dalam suara tu melengkapi huruf. Contoh saya kata Zaid. Apa huruf yang ada dalam tu? Zaid, ya, dan Allah, alif lam lam ha. Alhamdulillah, alif lam ha mim da. Kiaslah yang seterusnya. Maka tilik kepada ada suara, ada bunyi, ada huruf, ada kuat perlahan, itu namanya makhluk. Benda baru. Quran belum dapat jawapan ni. Sekejap bawah tegang sampai jawapan ni. Tak sabar nak tahu Quran tu qadim ke makhluk. Satu lagi insya-Allah. Maka diri mengeluarkan huruf suara itu mestilah baharu. Okey, yang keempat. Habis ni kita berhenti. Balik awal malam ni insya-Allah. Yang keempatnya kalam lafzi. Kalam lafzi. Apa di kalam lafzi ni? Iaitu kalam dengan makna perkataan. Bercakap lain, perkataan benda lain. Bila kita bercakap, dalam percakapan kita tadi ada perkataan-perkataan yang kita susun-susunkan, betul? Kalau tak ada perkataan, nak cakap macam mana? Kan kalau cikgu dia kata murid-murid, sila buat ayat dengan perkataan-perkataan, dengan lafaz-lafaz tu, cuba buat ayat, kata dia. Jadi kalam lafzi ni iaitu kalam dengan makna perkataan daripada huruf, suara dan sebagainya. Maknanya daripada sifat makhluk itulah. Ada bahasa yang tertentu. Kalau cakap Arab, lafaz Arab lah. Kalau lafaz Jawi, lafaz Jawi lah. Lafaz Melayu lah. Kalau lafaz India lah. Begitu. Dan sebagainya yang dapat didengarkan selepas daripada bercakap. Ini bila saya keluarkan perkataan tadi, tuan-tuan boleh dengar tu lafaz. Tuan-tuan boleh dengar apa yang saya lafazkan, apa yang saya tuturkan. Jadi yang tuan-tuan dengar tu namanya perkataan-perkataan. Dalam bahasa Arab dipanggil lafaz. Lafaz dan bercakap, daripada berkata-kata dan bercakap. Dan kalam ini, kalam yang keempat ni, iaitu kalam apa tadi? Lafzi. Kalam lafzi ini baharu, maknanya bukanlah qadim. Baharu maknanya bukan qadim, bukan azali, baharu, makhluk Allah. Lagi pula ada bendanya. Mana bendanya? Huruf dan suara. Habis. Okey. Jadi itulah 4 makna bagi kalam. Yang pertama itu sebagai pokok dan asal, dan yang 3 kemudian itu adalah ranting dan cawangan daripada yang pertama itu. Hendaklah engkau perhati bersungguh-sungguh supaya tidak keliru engkau, supaya tidak terkeliru engkau daripada bicaraannya. Baik. Dia kata naklah kau perhati betul-betul supaya jangan keliru, sebab kalam ni ada 4 makna. Okey, sekarang ni soalan tadi tu, dia tanya kita, kalam tu qadim ke? Dia kata gini, Al-Quran tu makhluk ke qadim? Maka satu lagi perkara yang perlu kita tahu, Al-Quran itu dalam panggilan lainnya kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah Al-Quran. Dia 2 perkataan yang muradif. Perkataan lain-lain tapi bendanya sama. Kadang-kadang panggil Al-Quran, kadang-kadang panggil kalamullah. Tadi kita dah didekatkan oleh musannif dengan erti kalam. Maknanya bila sebut kalam ada 4 makna. Kalam yang pertama kalam ismi.
iaitu sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Yang kedua, kalam nafsani, iaitu kehendak Allah nak menyuruh, nak melarang sesuatu sedia kala lagi. Yang ketiga, kalam masdari, iaitu nama bagi bercakap. Panggil dia tengah buat apa tu? Tengah bercakap. Bercakap tu kalam masdari. Kemudian yang keempat, kalam lafzi. Apa dia kalam lafzi? Perkataan yang mengandungi huruf, yang mengandungi suara bunyi tu. Okey. Oleh yang demikian, jika begitu bolehlah kita faham bahawasanya kalau kalam ada 4 makna, maka Al-Quran juga ada 4 makna. Sebab dia benda sama tadi. Al-Quran kalamullah, Al-Quran. Jadi kita boleh terjemahkan Quran dengan makna kalam ismi, Al-Quran dengan makna kalam nafsani, Al-Quran dengan makna kalam masdari, Al-Quran dengan makna kalam lafzi. Jadi baru boleh jawab soalan tadi. Dia tanya, Al-Quran itu makhluk ataupun qadim? Kita boleh tanya dia balik, awak kehendak Al-Quran yang mana satu? Awak nak saya jawab Quran yang mana satu? Sebab makna Quran tu ada 4. Yang pertama, Quran dengan makna kalam ismi. Yang kedua, Quran dengan makna kalam nafsani. Yang ketiga, masdari. Yang keempat, lafzi. Jadi yang awak nak tanya ni, yang mana satu? Contohnya dijawab, yang aku maksudkan dengan Quran yang aku tanya kau ni tadi adalah kalam ismi ataupun sifat penutur yang ada pada zat Allah tu. Lalu kita boleh jawab, kalau begitu qadim lagi azali. Kalau itu yang dimaksudkan Al-Quran qadim. Boleh faham tak kata? Kalau dia kata yang saya maksudkan Quran tu, yang saya tanya tadi, Quran tu makhluk ke baru? Yang awak baca tadi tu, yang awak baca yang saya dengar tadi tu, kalau begitu makhluk. Sebab rujuk kepada kalam masdari. Boleh tuan-tuan? Saya baca Quran, bukankah tu namanya bercakap? Cuma membaca lah orang panggil. Kalau yang dimaksudkan Quran yang tu, yang sedang saya bacakan ni, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nak tanyalah, Quran tu yang awak baca tu qadim ke makhluk? Makhluk dah lah. Bukan kau dengar suara ke tadi? Ataupun dia kata lafaz-lafaz tu dalam Quran tu ada lafaz Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu makhluk ke qadim? Makhluk lah. Jadi baru boleh jawab. Ada Quran yang maknanya qadim, ada Quran yang maknanya baharu ataupun makhluk. Wallahu a'lam. Jadilah boleh baliklah kita. Lepas ni singgah tom yam boleh minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mula-mula dia tauhid dia ngaji memang pening, tapi bila dah dapat dia punya seronok tak boleh cakap. Tapi nak dapat seronok tu jumpa tak seronok dulu. Kalau sabar jumpa. Kalau alibut cabut lagi, takkan jumpa lah sampai bila-bila. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Tuhan pengarang kitab, dengan berkat doa ibu bapa kita, alim ulama, orang soleh, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua penuntut ilmu yang istiqamah, yang tetap, yang kekal, yang cekal, yang bersungguh-sungguh, yang ikhlas menuntut ilmu, dengan niat untuk menjadikan ilmu tadi sebagai panduan dan pedoman di dalam usaha kita nak memperbaiki ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga kita dipertemukan lagi di masa-masa yang akan datang. Salah silap, ada kelemahan, kekurangan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta ampun, maaf banyak-banyak sebab kita bukan alim, kita bukan pandai. Kita pun tak reti, tahu sikit-sikit lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.